Oja, salam sejahtera. Saya Wellington Wilson, nombor metrik 268699, berpusat di PJJ Kampus Ipoh. Dan pada hari ini kami akan membentangkan perbandingan antara dua negara, iaitu negara New Zealand dan Singapura. Untuk pertama kali, saya slide yang bahagian pertama ini saya akan mewakili rakan saya Kanageswari dengan Muhammad Ashraf. Okey, secara ringkas dalam slide ini kami akan membincangkan latar belakang umum negara New Zealand dan Singapura. Keduanya adalah maklumat sosioekonomi daripada sosioekonomi New Zealand dan negara Singapura. Seterusnya adalah perbandingan sistem pentadbiran negara. Dan yang terakhir adalah perbandingan sistem pelancongan. Okey, yang pertama saya akan membincangkan tentang latar belakang negara New Zealand dan Singapura secara ringkas. Okey, secara ringkasnya, New Zealand adalah negara yang dikenali sebagai Maori Aotearoa. Maaf, saya susah sikit nak sebut. Ia merupakan sebuah negara yang terletak di Lautan Pasifik Selatan di bahagian barat daya Polinesia. New Zealand adalah tanah terpencil, merupakan salah satu kawasan terpenting yang sesuai untuk dijadikan tempat tinggal, terletak di 1000 batu ataupun 1600 km di Tenggara Australia. Suatu ketika dahulu, Great Britain menaklukkan New Zealand pada tahun 1840. Ia adalah negara terbesar di Polinesia. Setelah itu, ia adalah koloni kerajaan, koloni yang memerintah sendiri pada 1856 dan akhirnya menjadi pemerintahan 1907. Secara praktiknya, ia memiliki kebebasan sepenuhnya terhadap dasar dalaman dan luaran pada tahun 1920-an. Walaupun tidak sepenuhnya hingga tahun 1947, ketika itu status Westminster diluluskan. Ia merupakan salah satu negara yang merupakan anggota negara Commonwealth. Itu sebuah ringkas untuk New Zealand lah. Seterusnya adalah negara Singapura. Sejarah Singapura ni pada umumnya dianggap telah bermula dengan kedatangan Sir Stamford Raffles pada tahun 1819. Seterusnya dia didorong oleh BC Lee Kuan Yew tanpa henti yang mengubah entitinya menjadi negara dinamo industri yang menggabungkan ekonomi pasaran bebas dengan kejahteraan sosial yang diilhamkan oleh Confucius. Anak lelaki kepada Lee Kuan Yew kini memimpin negara ini dengan menghadapi pekerjaan yang sukar mempertahankan kedudukan Singapura dalam ekonomi global yang kejam. Singapura tidak mempunyai penduduk aslinya ada sebilangan orang Melayu yang dapat menerusi akar umbi yang tinggal di Singapura ketika Raffles tiba. Pulau ini berdasarkan jumlah telah didefinisikan sebagai orang Cina. Etnik Cina terdiri daripada 3/4 daripada populasi. Orang Melayu dan India terutamanya Tamil masing-masing mempunyai 14% dan 8% bahagian. Di dalam populasi Cina terdapat kumpulan dialek Kantonis, Hokkien, Teochew dan Mandarin, serta banyak kumpulan peranakan, sebuah kumpulan campuran Cina Melayu yang sering dikenali sebagai Cina Selat atau Baba Nyonya, yang mempunyai dialek dan budaya yang tersendiri. Budaisme adalah agama utama, walaupun dasar sosial pemerintah lebih mematuhi idea Confucianisme daripada falsafah Buddha. Jadi itu sebuah ringkas daripada latar belakang untuk negara New Zealand dengan Singapura daripada saya. Seterusnya, maklumat sosioekonomi akan disambung oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Kanageswari, nombor metrik 268381. Slide seterusnya pasal maklumat sosioekonomi negara New Zealand dan Singapura. Okey, ekonomi New Zealand terbuka dan berdasarkan prinsip pasaran bebas. Industri pembuatan dan perkhidmatan yang besar dan sektor pertaniannya sangat cekap.
Okey, ekspor produk dan perkhidmatan menyumbang kira-kira 1/3 daripada jumlah KDNK dari perbelanjaan sebenar negara mereka. Sektor pertanian adalah aktiviti ekonomi utama negara tersebut. Lembu di negara ini memakan rumput pada musim panas dan rumput kering pada musim sejuk. Peternakan rusa menjadi semakin popular kerana bilangan ladang rusa dan rusa semakin meningkat. Negara New Zealand mengekspor daging rusa paling banyak diusahakan, menjadi salah satu ekspor utama di negara mereka. Seterusnya, sosioekonomi negara Singapura. Ia merupakan pertubuhan ekonomi yang kuat telah menyubahnya menjadi masyarakat yang sangat makmur. Kekayaan purata meningkat 2 kali ganda dari tahun 2000 hingga 2018, mencapai USD 283,000. Seterusnya, kejayaan ekonomi Singapura disebabkan oleh dasar ekonomi makro yang baik yang berusaha mengekalkan iklim yang baik untuk pelaburan jangka panjang. Ekonomi Singapura telah meningkat dengan pesat sejak merdeka pada tahun 1965. Singapura ialah negara yang maju. Ekspor Singapura telah beralih dari item berintensif buruk dan menuju barang bernilai tinggi seperti elektronik, bahan kimia dan biokimia. Seterusnya, perbandingan sistem pentadbiran New Zealand dan negara Singapura. Tourism New Zealand adalah organisasi yang bertanggungjawab mempromosikan New Zealand sebagai destinasi pelancongan di seluruh dunia. Usaha pemasaran New Zealand 100% murni yang telah berkembang selama 20 tahun terakhir untuk menjadikan New Zealand sebagai salah satu jenama pelancongan yang paling terkenal di dunia. Industri pelancongan New Zealand adalah sumbangan yang signifikan terhadap ekonomi negara. Dari segi keuntungan pertukaran wang asing, pelancongan adalah perniagaan ekspor terbesar di Selandia Baru, menggunakan 1 dari setiap 7 Kiwi. Persatuan Pelancongan New Zealand bertujuan untuk memberikan kelebihan kepada ekonomi dan faedah sosial di seluruh wilayah mereka. Persatuan Pelancongan New Zealand membantu dalam pengembangan hubungan antarabangsa di dunia. Negara Singapura pula, kedua-dua negara ini tidak banyak perbezaan dan bukan hanya dari segi budaya atau sebagai destinasi pelancongan. Singapura telah melalui beberapa perubahan dasar polisi semasa COVID, dan seperti yang dijangkakan dari negara kotak, penutupan bermaksud penguncian dari pemakaian pelitup muka di mana-mana hingga jarak sosial yang ketat. Singapura sebaliknya mempunyai jambatan jalan yang disalurkan untuk ke Malaysia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Slide yang seterusnya ialah perbandingan sistem pelancongan di antara New Zealand dan negara Singapura. Syarat-syarat kemasukan. Di New Zealand, pengunjung tidak semestinya menjalani ujian COVID-19 dalam 2 minggu terakhir dan tidak semestinya menunggu keputusan ujian. Pelitup muka diperlukan semasa penerbangan dan pelancongan mesti memuat turun aplikasi NZ COVID Trace walaupun pelancong tidak memerlukan vaksinasi. Sesiapa yang telah berada di salah satu negara selama 14 hari sebelum keberangkatan layak untuk melakukan perjalanan, tetapi jika anda adalah penduduk tetap di Australia dan bukan warga negaranya, anda perlu memohon visa NZTA. Di Singapura pula, keperluan penuh jelas tidak diketahui sehingga dasar polisi barunya diumumkan secara rasmi, tetapi dilaporkan pelancongan perlu diberi vaksin. Ini bergantung kepada kemajuan peluncuran vaksin Singapura.
Syarat semasuk untuk memasuki Singapura adalah dengan melampirkan pas perjalanan udara percuma sekurang-kurangnya seminggu sebelum ketibaan dan kemudian 3 hari sebelum berlepas. Pengunjung juga perlu mengemukakan penyataan kesihatan, sejarah perjalanan dan penginapan mereka kerana pengunjung juga memerlukan insurans perjalanan secara khususnya yang merangkumi rawatan perubatan COVID-19. Ujian COVID sebelum berlepas tidak diperlukan, namun pelancong wajib membayar kira-kira $150 untuk ujian PCR semasa ketibaan. Pelancong akan mendapat hasil dalam masa 48 jam dan percutian dapat dimulakan. Namun, berdasarkan rekod prestasi kedua-dua negara, Singapura nampaknya cenderung tidak mempunyai lockdown. Yang seterusnya ialah kos perjalanan. Mengikut rujukan, kos dianggarkan untuk melancong ke New Zealand dan Singapura terletak pada titik harga yang hampir sama, dengan menganggarkan pelancong memerlukan anggaran harian 184 AUD untuk New Zealand. Dan ini jelas bergantung pada rancangan perjalanan pelancong itu sendiri yang tepat. Jika pelancong menggunakan perjalanan mendaki di New Zealand, pelancong tidak akan menghabiskan banyak duit mereka. Yang seterusnya ialah gambaran keseluruhan pasaran. Strategi jangka panjang pelancongan New Zealand mendorong semua pelancong untuk meningkatkan New Zealand melalui konstruktif jangka panjang pertumbuhan. Strategi jangka panjang pelancongan New Zealand mendorong semua pelancong untuk meningkatkan New Zealand melalui konstruktif jangka panjang. Pada tahun 2019, pelancongan menyumbang $60.8 bilion untuk ekonomi Australia, merangkumi 3.1% daripada KDNKA negara itu. Ini menunjukkan bahawa ekonomi pelancongan meningkatkan pada kadar yang lebih tinggi daripada ekonomi negara yang lain. Pelancongan antarabangsa menyumbang 26% dari jumlah keseluruhannya, sementara pelawat domestik menyumbang 74%. Akan tetapi, sejak pandemik melanda, sektor pelancongan di New Zealand tidak lagi seperti sedia kala dan masih lagi dalam usaha untuk memulihkan keadaan negara itu. Dengan sokongan yang kuat dan penyertaan aktif dari penduduk Singapura bagi sektor pelancongan dan kerana mereka merupakan bahagian penting dalam identiti dan tarikan Singapura, ia menjadikan Singapura sebuah negara yang unik dikunjungi. Ini kerana STB bekerjasama dengan rakan industri pelancongan untuk memupuk penglibatan masyarakat sebagai sebahagian daripada usaha pengembangan pelancongannya. Setiap penduduk tempatan adalah calon penyokong pelancongan dan sama-sama memberi idea dan tenaga kolektif mereka untuk menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan yang berterusan. Untuk menavigasi sektor pelancongan melalui fasa pertubuhan berikutnya, STB telah menggunakan quality tourism sebagai model pembangunan pelancongan yang menekankan perusahaan inovatif, penglibatan tempatan dan sumbangan ekonomi yang kuat dan menjadikan Singapura sebagai negara yang lebih menjadi tumpuan pelancongan antarabangsa.